Shalom saudara-saudari, bertemu lagi kita dalam program Rhapsody Reality TNI Malaysia. Hari ini saya mengajak kita semua sama-sama mendengarkan firman Tuhan dari perkongsian Pastor Chris yang bertajuk Utamakanlah Kerajaan Allah Dahulu. Ayat pembukaan itu dari Filipi 2 ayat 19 hingga 21. Tetapi aku berharap dalam Tuhan Yesus untuk segera mengutus Timotius kepada kamu, supaya tenang juga hatiku oleh kabar tentang hal ehwalmu. Kerana tiada seorang pun padaku yang sehati denganku, dan yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu. Kerana semua orang mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Yesus Kristus. Semasa saya menemu ayat Injil di atas bertahun-tahun yang lalu, ia telah menarik perhatian saya. Paulus begitu mengambil berat tentang jemaah di Filipi dan ingin memberi pelayanan kepada mereka. Tetapi dia tidak dapat melawati mereka secara peribadi kerana dia berada di penjara. Kemudian dia berkata kepada mereka, "Aku mengutuskan Timotius kepada kamu kerana orang lain hanya mencari kepentingan mereka sendiri dan bukannya kepentingan Yesus Kristus." Betapa mendalamnya pencerahan ini. Ada banyak orang seperti itu di gereja pada hari ini. Mereka mencari kepentingan mereka sendiri dan hidup untuk diri mereka sendiri. Mereka mementingkan diri mereka sendiri. Namun Alkitab mengatakan dalam 2 Korintus 5 ayat 15, Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk diri sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Orang yang mementingkan diri sendiri tidak dapat berjalan dalam kebenaran dan tidak boleh benar-benar berjalan dalam kasih. Mementingkan diri sendiri adalah bertentangan dengan firman Tuhan. Apabila kamu mempunyai impian untuk melakukan sesuatu, dan walaupun ia merupakan sesuatu yang kamu ingin lakukan untuk Tuhan, ianya penting untuk kamu bertanyakan kepada dirimu sendiri apakah motivasimu yang sebenar. Kamu mungkin mendapati dirimu bergelut di antara kasih Tuhan dan kasih pada dirimu sendiri. Bergelut di antara melayani Yesus dan melayani keinginanmu sendiri. Itulah yang dimaksudkan oleh Paulus. Dia hanya dapat memilih Timotius dari beberapa orang yang ada bersamanya untuk diutus kepada jemaah di Filipi. Paulus yakin bahawa Timotius akan melakukan pekerjaan itu dengan hati yang suci. Dia akan melakukannya tanpa mementingkan diri sendiri dan dalam kasih. Paulus bukan sahaja menulis untuk hari itu, tetapi juga untuk kita pada hari ini untuk kita pelajari. Dalam Matius 6 ayat 33, Yesus menyampaikan pemikiran yang serupa ketika dia berkata, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Dia tidak mengatakan bahawa selepas kita mencari kerajaan Allah, kita boleh mencari perkara-perkara yang lain. Tidak, dia menyuruh kita untuk mengutamakan kerajaan, mendahulukan pengembangan kerajaan dan pembangunan kebenaran Allah. Utamakan ini dahulu dan kamu tidak perlu bergelut untuk apa-apa pun dalam kehidupan. Percayalah Tuhan dengan segenap hatimu dan hidupmu. Layanilah Dia dengan hati yang suci dan perhatikan bahawa Dia akan membawa kamu dari kemuliaan ke kemuliaan. Sekarang marilah kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas kata-kata nasihat-Mu. Aku hidup setiap hari dengan tujuan untuk melayani Engkau dengan segenap hidupku demi kemuliaan-Mu. Di atas segala-galanya, aku mengutamakan pengembangan kerajaan Allah dahulu, melayani Engkau dalam kasih dengan hati yang sempurna dan penuh kerelaan. Dalam nama Yesus, amin.
Untuk renungan tambahan, marilah kita sama-sama membaca di 2 Tawarikh 25 ayat 1 hingga 2 dan Matius 6 ayat 31 hingga 33. Sehingga kita berjumpa lagi di renungan akan datang. Tuhan memberkati. Kami percaya saudara-saudari semua telah diberkati dengan perkongsian firman dari Rhapsody Reality. Bagi sesiapa yang ingin menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dalam kehidupanmu, kamu boleh mengucapkan doa ini bersama dengan saya. Ya Tuhan Allah, aku mempercayai Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup dengan sepenuh hatiku. Aku percaya Dia telah mati untukku dan Allah telah membangkitkan Dia dari kematian. Aku percaya Dia hidup hari ini. Aku mengaku dengan mulutku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dalam hidupku mulai dari hari ini. Melalui Dia dan di dalam nama-Nya, aku mempunyai kehidupan yang kekal. Aku telah dilahirkan semula. Terima kasih Allah kerana menyelamatkan jiwaku. Aku sekarang adalah anak Allah. Haleluya. Tahniah, sekarang kamu telah menjadi anak Allah. Untuk apa-apa sebarang pertanyaan atau untuk mendapatkan lebih banyak maklumat mengenai bagaimana untuk bertumbuh sebagai seorang Kristian, anda semua boleh hantar mesej di akaun Facebook kami atau email kami di tni.msia@gmail.com. Sekali lagi, tni.msia@gmail.com. Tuhan berkati Anda semua.